Hai semua, bertemu lagi kita. Mesti ramai yang suka makan nasi lemak kan? Terutama sekali untuk sarapan pagi. Tapi kali ini saya nak kongsikan satu resepi special iaitu nasi lemak pandan sambal udang. Jom. Nasi lemak memang jadi kegemaran kita kan? Okey, jom kita tengok cara menyediakannya. Okey, cara menyediakan nasi lemak pandan. Okey, kita perlukan 3 cawan beras, 200 ml santan, 1 biji bawang besar, 1 inci halia, 3 cawan air, tapi bergantung kepada jenis beras yang digunakan ya. 5 helai daun pandan dan sedikit garam. Okey, mula-mula kita nak dapatkan air pandan dulu. So, daun pandan 5 helai tadi kita potong, masukkan ke dalam blender. Lepas tu masukkan 1 cawan air. Dan bolehlah kisar sehingga halus. Beras hendaklah dicuci sebanyak 3 kali. Tuang dan tapis untuk mendapatkan 1 cawan air pandan. Tadi kan kita dah masukkan sebanyak 1 cawan air. Jadi air pandan ni kita dapat 1 cawan lah. Kemudian bolehlah kacau supaya air pandan dengan beras ni nampak rata. Seterusnya masukkan santan. Okey, kacau-kacau lagi macam ni. Sebenarnya nak guna santan segar pun boleh, tapi memandangkan santan kotak sebenarnya lebih senang, jadi saya guna santan kotak lah. Tapi kalau nak tahu guna santan segar lagi sedap lah rasanya. Okey, seterusnya tambah lagi 2 cawan air. Yang ini sebenarnya bergantung kepada jenis beras ya. Tambahkan sedikit garam bertujuan untuk menaikkan lagi rasa lemak tu. Kemudian bolehlah masukkan hirisan halia. Masukkan bawang yang telah diiris. Kacau supaya semua bahan-bahan ini sebati. Kemudian bolehlah dimasak. Saya masak guna rice cooker. Jadi boleh masukkan dan tekan button on dan biarkan sampailah masak. Okey, bila dekat-dekat nak masak tu, bolehlah buka periuk, lepas tu kacau sebab bahan-bahan ni sebenarnya masa masak tu dia akan ternaik dekat bahagian atas tu, terutama sekali santan lah dan juga pewarna pandan. Jadi kena kacau supaya warna dia jadi sekata semula. Macam ni nampak dah sekata. Kemudian bolehlah tutup semula periuk ni. Okey, bila dah masak, biarkan selama 1 minit. Lepas 1 minit kan boleh buka dan boleh tengoklah hasil dia. Nampak cantik kan? Sekata warna dia. Okey, seterusnya kita masak sambal udang pula. Okey, bahan yang diperlukan 1 biji bawang besar. Okey, 5 ulas bawang putih, bergantung pada saiz lah. 50 gram cili kering. 200 gram udang. 1 inci halia. Anggaran 2 sudu besar gula. Garam secukupnya. 1 sudu besar pes asam jawa. Air secukupnya.
dan minyak untuk menumis. Okey, ini cara saya akan gunting cili kering. Saya belah dua je macam ni. Tujuan dia sebenarnya kita nak buang biji lah. Okay, ini cara saya ya. Masukkan air, kemudian saya akan rebus cili ni sampai mendidih. Okey, potong bawang. Yang ni bawang ni potong kasar je sebab sebenarnya kita nak blend bahan-bahan ni. Tapi tak adalah nak letak seketul macam tu kan, bawang tu kan nanti meletup-letup dia. Jadi potonglah dulu. Kemudian halia, iris kasar juga macam ni. Lepas tu bolehlah masukkan semua bahan-bahan yang kita dah iris tadi, iaitu halia, bawang merah dan juga bawang putih ke dalam blender. Okey, lepas tu masukkan cili kering yang kita dah siap direbus dan juga kita dah buang sebahagian daripada biji yang boleh dibuang lah. Tambah aja, masuk sekali dalam blender. Kemudian masukkan sedikit air. Lepas tu bolehlah kisar semua bahan-bahan ini sampai jadi halus. Okey, bolehlah kita panaskan minyak masak dalam kuali. Kemudian masukkan bahan yang kita dah kisar tadi. Masak bahan kisar ni sampai nampak kering. Masukkan pes asam jawa. Tambahkan gula. Tambahkan garam secukupnya. Okey, nak masak sambal ni memang dia mengambil masa yang lama, dan satu lagi, sambal ni dia akan terpercik-percik ke dinding. Jadi ni cara saya lah, saya akan tutup, lepas tu saya akan buka kacang-kacang, lepas tu saya akan tutup lagi sampailah sambal ni masak untuk mengurangkan percikan pada dinding. Bila sambal dah masak, bolehlah masukkan udang. Tambahkan sedikit air. Yang ini optional lah. Saya suka sambal basah sebenarnya. Ada orang dia suka kering kan. Tapi manakala ni kita nak guna untuk nasi lemak, perlulah basah. Kemudian tutup lagi dan biarkan sampai udang masak. Okey, bila udang dah bertukar warna menjadi merah, maknanya dah masak. Okey, sekarang kita sediakan pula bahan sampingan untuk nasi lemak. Bahan yang diperlukan, 1 biji timun, 1 genggam ikan bilis, ini digoreng ya. Kacang tanah digoreng. Telur direbus. Kalau nak goreng pun boleh juga. Okey, jom kita sediakan. Mula-mula timun. Timun ni kita potong. Okey, potong atau kita hiris. Ikut sukalah. Boleh kalau nak buat bulat. Macam ni saya buat potong menyerong. Okey, seterusnya telur rebus dikupas kulitnya. Okey, tip ya untuk mudah kupas telur. Cara dia, lepas telur masak, buang air rebusan yang panas tu, kemudian terus alirkan air sejuk dari pili. Kemudian buang air dan biarkan telur sejuk sepenuhnya. So inilah hasil dia, nampak cantik kan? Okey, lekaplah bahan-bahan untuk nasi lemak pandan, iaitu telur rebus, sambal udang, ikan bilis goreng, kacang tanah goreng dan timun potong. Dah siap pun dan sedia untuk dimakan. Nampak sedap kan? Semoga perkongsian resepi ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Selamat mencuba.
Jika anda merasakan video saya ini menarik, silalah like dan share serta jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notification untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya selepas ini. Semoga berjumpa lagi. Bye.